لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahil qail atimul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala man qal al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Tuan-tuan dan puan-puan bakal ketemu Allah yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana sama-sama kita maklum bahawa ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima diletakkan dia di dalam senarai rukun Islam tu yang kelima. Ialah yang pertamanya oleh kerana haji berkenaan kepada banyak pengorbanan. Pengorbanan harta benda, pengorbanan hati, pengorbanan pemisahan dengan kaum keluarga, dan banyak lagi lain-lain pengorbanan yang tidak diminta oleh rukun-rukun Islam yang lain. Yang keduanya, hukum syarak menghendaki supaya para jamaah ataupun bakal tetamu Allah yang nak pergi menunaikan haji, mereka itu telah sedia lengkap segala rukun-rukun Islam yang lain. Mereka lengkap dalam bab kalimah syahadat, lengkap dalam bab sembahyang, lengkap juga dalam bab hajian, bab zakat, dan lengkap juga dalam bab puasa. Oleh kerana ibadat haji ini adalah merangkumi semua segala-gala di dalam rukun Islam yang tersebut. Untuk menjadikan seseorang itu wajib menunaikan fardu haji, dia ada syarat-syaratnya. Yang pertamanya, dia adalah Islam. Yang keduanya ialah orang yang berakal. Yang ketiganya orang yang baligh. Yang keempatnya orang yang merdeka. Yang kelimanya ialah orang yang berkuasa. Apabila kita sebut saja berkuasa, maknanya seseorang itu dia ada dua jenis kuasa. Yang pertamanya ialah kuasa dengan sendirinya. Maksudnya kuasa bagi diri orang yang nak mengerjakan haji. Dan yang keduanya berkuasa dengan pertolongan orang lain. Berkuasa dengan diri sendiri ini, yang pertamanya ada punya perbelanjaan untuk tambah mambang makan minum, termasuk juga uang yang ditinggalkan kepada keluarganya, yang ditinggal, yang tidak dibawa bersama ke tanah suci. Yang keduanya sihat tubuh badan. Maksud sihat tubuh badan itu ialah jamaah itu dapat duduk di atas kenderaan. Yang ketiganya, ada kenderaan yang sesuai. Ada kenderaan yang sesuai. Dan kebiasaannya kenderaan tersebut adalah selamat sampai ke tanah suci. Yang keempatnya, aman perjalanan. Maknanya dalam perjalanan untuk nak menunaikan fardu haji itu, tidak ada di tengah jalan itu sebarang pergaduhan orang-orang lain yang mungkin membawa kepada kita yang berjalan itu terlibat dengan keberbahayaan di kawasan itu. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya, ada cukup masa. Maknanya untuk nak menunaikan haji itu ada masanya, cukup masanya yang kita sampai di sana. Boleh sampai di sana, cukup masanya. Itu berkuasa bagi diri sendiri. Untuk orang-orang perempuan, naklah ditambahkan dua lagi yang nak menjadikan wajib mereka itu pergi ke tanah suci. Yang pertamanya, ada mahram yang meneman mereka itu untuk sampai ke tanah suci. Sama ada ibu bapa dan sebagainya.
Dan yang keduanya mestilah ada ditemankan oleh suami. Ataupun yang ketiganya ditemankan oleh 3 orang kawan yang dipercayai. Dengan adanya syarat-syarat ini barulah jadi wajib kepada orang perempuan menunaikan fardu haji. Adapun berkuasa untuk orang lain ataupun berkuasa dengan sebab pertolongan orang, ialah bagi mereka-merekanya yang pertamanya yang sakit, yang tak dapat nak sampai ke Mekah atau yang disebut makdub. Yang keduanya orang-orang yang tua merungkuh yang tak dapat nak mengerjakan haji. Yang ketiganya mereka-mereka yang wajib yang telah meninggal dunia, dan sebelum ia meninggal dunia dia dah wajib mengerjakan haji. Jadi pada orang-orang ni semua yang 3 ni, naklah dia ni mengerjakan haji dengan pertolongan orang lain. Sama ada dihantarnya satu jamaah orang lain pergi untuk mengerjakan haji kepadanya, ataupun dengan upah daripada duit, dengan upah uang. Itulah berkuasa untuk orang lain, untuk yang lain. Di dalam melaksanakan ibadah haji, para jemaah haji hendaklah melaksanakan 3 perkakas dalam ibadah haji. Yang pertamanya perkakas yang dipanggil rukun, dan disebut di sana rukun haji. Yang keduanya perkakas yang disebut sebagai wajib, dan disebut di sana sebagai wajib-wajib haji. Dan yang ketiganya ialah perkakas yang sunat, yang disebut sebagai perkara-perkara sunat dalam ibadat haji. Perkara-perkara rukun ialah perkara-perkara yang menjadi pokok di dalam ibadat haji. Jika sekiranya seseorang jemaah haji tertinggal atau sengaja ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Dan perkara-perkara rukun ini tidak boleh ditampung dengan dam dan tidak boleh nak ditolong oleh waris atau orang-orang lain, dengan sama ada dengan cara diwakil ataupun diupah. Manakala perkara-perkara wajib haji pula ialah perkara-perkara yang mesti dilaksanakan juga, tetapi jika sekiranya tertinggal atau sengaja ditinggal, hajinya sah, hanya dikenakan membayar beberapa dam yang tertentu untuk kesalahan tersebut. Dan jika sekiranya jemaah haji sengaja meninggalkan perkara-perkara wajib ini tanpa sebarang penguzuran, maka hukumnya adalah haram di dalam kerja hajinya. Dan untuk mendapat haji mabrur adalah terlalu tipis. Yang ketiga, perkara sunat, yakni perkara-perkara yang jika dilaksanakan menambah elok ibadah haji kita. Dan jika sekiranya kita tinggalkan saja, haji kita tidak terjejas dan tidak dikenakan membayar sebarang dam. Di antara perkara-perkara rukun haji ini, yang pertamanya adalah berniat serta ihram. Yakni apabila seorang nak mengerjakan haji, dia kenalah berniat. Sebaik-baik saja dia berniat haji, maka dia berada di dalam ihram haji. Yang ini adalah dia menjaga segala pantang larang yang 13 perkara tersebut. Dengan sebab itulah dikatakan ia di dalam ihram, yakni ihram haji. Niat haji ada 4 macam. Yang pertamanya, jemaah haji boleh memilih dengan niat cara muayyin atau bahasa Melayunya dengan cara yang terang-terang. Yakni para jemaah meletakkan siap-siap ibadat yang nak dilaksanakan. Kebiasaannya orang mengerjakan haji dengan cara begini. Ada yang buat haji dahulu, jadi jemaah itu naklah berniat, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berharam dengannya kerana Allah SWT. Yang kedua, haji jenis yang kedua, ada juga yang melaksanakan umrah dahulu, iaitu dengan berniat, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berharam dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, ada juga jemaah yang memilih untuk membuat dua-dua sekali dengan cara serentak. Maka iaitu adalah dia berniat, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berharam dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam ketiga-tiga jenis niat tadi, terdapat jamaah itu telah meletakkan kerja yang dia nak kerjakan, iaitu ada tersebut di situ haji, umrah, haji dan umrah. Yang ini yang disebutkan cara muayyan atau cara terang-terang, dan yang inilah yang patut sangat diperhatikan oleh para jemaah haji. Yang kedua, niat cara mutlak ataupun cara umum dengan tidak disebutkan ibadat yang nak dilaksanakan. Misalnya, nawaitul ihram lillahi ta'ala, kalau bahasa Arab, sahaja aku berihram kerana Allah Ta'ala. Yang ini jemaah itu tidak meletakkan ihram haji kah, ihram umrah kah, atau ihram haji dan umrah. Bagi jemaah yang berniat demikian, apabila dia tiba di Mekah, sebelum dia melaksanakan sebarang tawaf, maka adalah lebih dulu dia tentukan apa yang nak dilaksanakan. Misalnya dia telah memilih nak buat haji, maka dia naklah dia meniat tambah, saja aku mengerja haji kerana Allah Ta'ala.
Sekiranya dia memilihkan umrah, naklah dia bertambah saja aku mengerjakan umrah kerana Ta'ala. Jika sekiranya dia memilih haji dan umrah, naklah dia tambah saja aku mengerjakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Dan ia pun melaksanakanlah apa yang telah ditentukan tadi. Itu nama dia niat cara mutlak ataupun cara umum. Yang ketiganya niat cara bersyarat, yakni para jemaah haji meletakkan syarat akan keluar daripada ihram andainya dia dilanda oleh keuzuran seperti tertahan atau sakit atau bertambah sakitnya, dan termasuk juga perempuan-perempuan yang akan datang haid, perempuan yang merasakan bahawa dia akan datang haid. Jadi jemaah-jemaah yang tersebut bolehlah meletakkan untuk keluar daripada ihramnya apabila dilanda oleh benda-benda halangan yang tersebut tadi. Misalnya bagi yang ibadah haji, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya aku dilanda sakit, maka keluarlah aku daripada ihram, jadi halal ketika itu juga. Bagi perempuan yang datang haid, akan datang haid pula, dia bolehlah berniat saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku kedatangan haid, maka keluarlah aku daripada ihram, jadi halal ketika itu juga. Dan di dalam syarat tersebut, jika disebut dia akan bertahlul, maka kenalah dia gunting baru bukakan ihram. Dan jika sekiranya dia bersyaratkan pula dengan dia nak menyembelih suatu binatang, maka wajib pula dia menyembelih binatang, kemudian barulah gunting rambut dan bertahlul. Jika sekiranya tidak berniat apa-apa, dia kata dia nak keluar saja daripada ihram, maka dia keluar begitu saja dengan tidak lepas barang dam, dan apabila dia selesai, besok bolehlah dia kerjakan ini. Tetapi yang ibadah haji tidak digalakkan buat demikian oleh kita-kita yang kurang kemampuan. Tetapi yang umrah bolehlah, untuk menjagakan supaya tidak perempuan itu jadi keberatan apabila dia berada dalam ihram sebelum dia cuci untuk melaksanakan sambungan daripada umrahnya tadi. Itu nama dia niat cara bersyarat. Yang ketiganya niat cara mengikut kawan, yakni kawannya yang sama-sama dia mengerjakan haji. Yang ini ialah bagi mereka-mereka yang baru datang ke Mekah, baru datang mengerjakan haji, mungkin tidak tahu lagi nak memilih mana-mana jenis haji, maka bolehlah dia berihram ikut sebagaimana kawannya. Niat seperti ini adalah contohnya, saja aku berihram seperti mana Zaid berihram kerana Ta'ala. Misalnya ketuanya itu nama bernama Zaid, saja aku berihram seperti mana ihram Zaid kerana Allah Ta'ala. Jadi jamaah yang berniat secara ini, apabila dia tiba saja di Mekah, sebelum dia melaksanakan sebarang tawaf, dia lebih dulu hendaklah berjumpa dengan Zaid dan pastikan apakah yang diihram oleh Zaid. Sekiranya Zaid berihram dengan haji, dia juga akan ikut membuat haji. Jika Zaid ni salam umrah, dia ikut buat umrah. Dan jika Zaid itu memilih haji dan umrah, maka dia juga akan melaksanakan haji dan umrah. Takdirnya dia tidak dapat bertemu dengan Zaid ke mana-mana dan dia telah mencarikan sahabat-sahabat dayanya, maka jadilah orang yang berihram dengan macam ini haji qiran atau haji yang bercampur dengan umrah. Wajiblah kata jamaah yang macam ini melaksanakan haji serentak dengan umrah sekali, yang akan menghasilkan haji dan umrah sekali apabila selesai kelak. Takdirnya apabila dia berjumpa dengan Zaid, dia dapati Zaid itu tidak berihram apa-apa, hanya Zaid sengaja datang nak menolong bawa jamaah-jamaah saja, maka jadilah ihramnya macam ihram yang kedua, iaitu ihram mutlak. Maka dia sendiri akan menentukan sama ada nak mengerjakan haji atau nak mengerjakan umrah atau nak mengerjakan kedua-duanya sekali. Itulah namanya niat cara mengikut kawan. Para jamaah haji hendaklah bersungguh-sungguh memerhati perkara tersebut, kerana niat haji dan niat umrah tidak boleh diubah-ubahkan lagi. Apabila diputuskan untuk mengerjakan sesuatu cara haji, maka dia wajib melaksanakannya, tidak boleh diubah dan tidak boleh ditambah lagi apabila dia telah menyelesaikan pasang niat. Dan jangan lupa, apabila dia telah berniat, dia telah masuk dalam ihram. Sebelum seseorang itu melaksanakan niat haji, dia ada beberapa upacara sunat, upacara mengiringi perkara niat haji tadi. Umpamanya kepada jemaah haji disunatkan andam-berandam, disunatkan juga mandi sunat ihram jika tidak ada halangan seperti demam dan sebagainya. Disunatkan juga memakai pakaian ihram, tetapi memakai pakaian ihram hukumnya wajib. Sesudah pakai pakaian ihram, adalah dia semayang sunat ihram di tempat dia pakai tersebut. Sesudah dia semayang sunat ihram, barulah dia memasang niat ihram tersebut, sama ada haji atau umrah atau haji dan umrah. Sesudah dia memasang niat ihram, barulah dia membaca talbiyah awal. Maksud dengan talbiyah awal, talbiyah yang disebut juga ibadat yang nak dilaksanakan. Misalnya kalau haji,
Maka jemaah haji Nabi berkata, labbaik Allahumma bil haji labbaik, di awal talbiyahnya tadi. Dan jika dia nak ulang lagi beberapa kali, tak payahlah berbual bil haji. Jika umrah pula, labbaik Allahumma bil umrati labbaik. Jika kedua-dua sekali, labbaik Allahumma bil haji wal umrati labbaik. Begitulah untuk talbiyah kali yang pertama tadi. Untuk nak melintaskan niat dalam hati pula ada juga upacaranya. Yang pertamanya, sebaik-baik saja selesai sembahyang sunat ihram tadi, jamaah adalah istighfar lebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi 3 kali. Kemudian bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim sekali. Dan baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sekali. Sesudah saja salawat tersebut, eloklah dia pun melintaskan niat dalam hati. Jika sekiranya dia nak baca Arab dulu di luar, bolehlah. Yang Arab ni boleh dibaca dengan kuat. Nawaitul hajja wa aramtu bihi lillahi ta'ala. Dan manakala yang makna je ataupun bahasa Malaysia, hendaklah dilintas dalam hati, kerana itu merupakan niat untuk hajinya. Itulah di antara perkara-perkara yang harus diambil tahu apabila seorang nak berniat haji. Yang keduanya, wukuf di padang Arafah. Wukuf maknanya berhenti. Arafah artinya pada padang perkenalan. Padang Arafah letaknya lebih kurang 30 km daripada Mekah. Dan padang ini asalnya tempat Nabi Allah Adam AS bertemu dengan Siti Hawa isterinya. Ada juga ulama berpendapat di sini ialah mula asalnya nama Arafah apabila Jibril mengajak Nabi Allah Ibrahim AS qadi haji. Jibril tanyakan kepada Ibrahim, hal arabta, adakah engkau dah engkau dah tahu segala ibadah haji? Jawab Nabi Ibrahim, na'am arabtu, ya saya dah pun tahu. Jadi daripada situ diambilkan jadi Arafah. Dan sekarang padang ini dijadikan tempat pertemuan kita semua anak-anak cucu tu Adam. Maksud berhukum di padang Arafah, sekala jamaah semua adalah berada di padang Arafah sekejap saja, walaupun 5 minit, walaupun lalu saja untuk mencari barang-barang kambing ataupun binatangnya yang hilang. Dalam masanya, iaitu bermula daripada zuhur hari 9 hari bulan Zulhijjah hingga sebelum naik fajar pagi 10 Zulhijjah. Dalam masa yang lebih kurang 17 jam ini, jamaah haji adalah berada dalam kawasan yang tertentu, iaitu dalam khemahnya di Tanah Haram, untuk beribadat-ibadat atau untuk duduk-duduk saja ataupun untuk tidur saja. Bolehlah di situ, sah dah, dengan syarat dia adalah dalam sedar, yakni bukan dalam gila dan bukan dalam pitam. Mana-mana jamaah yang gila atau jamaah yang pitam, dia akan mendapat haji sunat saja, yakni hajinya mesti diulang kembali apabila dia segar daripada pitam nanti, dan apabila dia sembuh daripada gila nanti, jika sekiranya sembuh. Dan kebiasaannya jamaah haji yang biasa Malaysia punya ni akan dibawa pergi ke padang Arafah selepas asar 8 hari bulan Zulhijjah. Selepas asar 8 hari bulan Zulhijjah, kebiasaannya dibawa dengan 2 trip bas. Kali yang pertama bawa pergi lebih kurang 40 buah baik, dan kemudian akan datang pula lagi yang mengambil 40 buah baik. Apabila tiba jemaah haji di padang Arafah, mereka ini ditempatkan dalam khemah-khemah tertentu yang dibubuh nombor. Oleh itu para jemaah haji tidak perlu berebut-rebut bas lagi, kerana khemahnya telah tertentu. Misalnya si Ahmad nak duduk khemah nombor 13, maka khemah 13 itu akan kosong jika rombongan si Ahmad tidak sampai ke sana. Ini untuk mengelakkan daripada berebut-rebut sebenarnya yang berlaku zaman-zaman dulu-dulu. Malam ini apabila kita berada di padang Arafah, maknanya kita berada malam 9. Malam 9 Zulhijjah ini mulai daripada jam 3 pagi akan dianjurkan qiyamul lail. Para jemaah akan diajak beribadat sampai ke siang. Apabila selesai saja kita sembahyang doa, para jemaah dibebaskan dan mereka itu mengambil upacara bebas. Mereka bolehlah tidur untuk menghadapi buku, atau mereka untuk berehat, makan, minum dan sebagainya. Sebaik-baik saja masuk waktu hukum, yakni waktu zuhur. Sebelum itu para jemaah sepatutnya yang lelaki, para jemaah yang lelaki sepatutnya mana-mana yang mampu elok sangat berebut-rebut berada di dalam khemah surau. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, di hadapan susunan khemah-khemah para jemaah haji lelaki dan perempuan didirikan satu barisan khemah yang panjang yang luas,
yang boleh dimuat kira-kira 600 iaitu 700 orang jemaah, dan di situ dipanggil surau haimah. Dan di situlah sepatutnya para jemaah lelaki berkumpul apabila nak masuk saja waktu hukum. Dan perlu diingatkan bahawa apabila nak masuk waktu hukum, para jemaah lelaki dan perempuan naklah berada dalam wudu. Siapa-siapa yang batal wudu, naklah dia mengambil kembali, kecualilah perempuan-perempuan yang dalam haid. Apa boleh buat, mereka itu biasa saja. Sebaik-baik sahaja masuk waktu zuhur, pentadbir haimah itu iaitu guru agama yang mentadbir maktab tertentu akan memerintahkan salah seorang azan, yakni Bilal yang telah pun dilantik sebelumnya. Sesudah saja azan, para jemaah pun berdoa azan. Selesai doa azan, para jemaah akan sembahyang sunat zuhur qabliyah 2 rakaat. Selesai sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah 2 rakaat, mereka akan duduk di situ mendengar 2 khutbah Arafah. Ustaz maktab tersebut akan membaca 2 buah khutbah Arafah selepas daripada sembahyang sunat zuhur yang dahulu 2 rakaat. Sebaik-baik saja selesai khutbah ni, lalu imam pun naik dan ustaz itu juga, lalu sembahyang zuhur berjamaah ramai-ramai dengan cara sembahyang tamam. Selesai sembahyang zuhur, mereka akan sama-sama sembahyang sunat zuhur yang kemudian. Dan sesudah selesai sembahyang sunat zuhur yang kemudian, duduklah beramai-ramai dalam haimah. Dan begitu juga di luar haimah, di tempat-tempat para jemaah sekalian, masing-masing berwirid Arafah. Yang paling baik sekali, semua jemaah akan mengikut bacaan-bacaan segala wirid Arafah yang dibaca oleh ustaz yang memimpin jemaah tersebut. Dan jemaah perempuan bolehlah membuka kain penutup haimah mereka itu untuk nampak apa yang dibuat oleh imam di depan, jika sekiranya mudah dia mengikut imam di depan di surau haimah. Jadi ibadahlah di situ. Siapa-siapa di antara para jamaah yang lelaki yang ada hajat yang tertentu, hajatnya besar, sebaik-baik saja selesai dia sembahyang zuhur, bolehlah dia keluar daripada haimah surau itu, pergi di bawah pokok-pokok mambu, menghadap kiblat, tengok contoh daripada haimah, lalu berdoa sungguh-sungguh di situ. Kerana kita orang lelaki disunatkan keluar berdoa di luar jika sekiranya ada hajat kita yang tertentu, hajat kita yang sah. Adapun orang-orang perempuan, dia tak boleh keluar, dia eloklah berdoa dalam haimah sahaja. Sesudah berwiling di situ sehingga masuklah waktu asar. Azan sembahyang asar pula. Biasanya Bilal ni ditukar-tukar, kerana ramai jemaah yang boleh melaungkan azan. Sesudah azan, lalu jemaah sembahyang sunat asar yang dahulu 2 rakaat. Sesudah sembahyang sunat asar yang dahulu 2 rakaat, sembahyang asar dengan cara berjemaah. Sesudah sembahyang asar, berwirid lagi di situ hingga masuk waktu maghrib. Begitulah masuk waktu maghrib, azan maghrib dan sembahyang maghrib berjemaah. Kemudian masuk pula waktu Aisyah, sembahyang Aisyah berjemaah. Apabila selesai saja sembahyang Aisyah, para jemaah akan kembalilah ke tempat masing-masing untuk bersiap sedia kerana untuk berangkat pergi ke Muzdalifah pula. Itulah di antara atur cara di padang Arafah kepada para jemaah sekalian. Jadi semua para jemaah yang sihat, yang tidak ada perhalangan, hendaklah mengambil peluang sungguh-sungguh membaca segala doa yang ada. Dan boleh mereka itu membaca melalui buku-buku, tak payah dia hafal. Sama ada nak baca Quran, sama ada nak sembahyang sunat di situ, semuanya boleh belaka. Hanya kena jaga, ada sunat-sunat yang tertentu yang tak boleh dibuat waktu haram, yang tu para jemaah kena jagalah. Kerana kita berada di kawasan tanah Arafah tu, kita berada di tanah halal. Maka jika kita berada tanah halal, ada sembahyang-sembahyang yang diharamkan kita kerja. Hasilnya seperti sembahyang sunat mutlak, sebagaimana yang sama-sama makhluk. Yang keempatnya ialah tawaf di Kaabah. Yang keempat daripada rukun haji tadi. Tawaf di Kaabah ni secara detailnya akan dibincangkan di dalam kitabuan amali nanti. Tawaf rukun atau tawaf ibadah bagi ibadat haji biasanya dibuat lepas daripada jamaah haji balik ke Mekah pada 13 bulan Zulhijjah. Walau bagaimanapun, kerja tawaf ini sudah boleh dilaksanakan selepas saja tengah malam 10 Zulhijjah. Yang ini selepas kita bertolak keluar daripada Muzdalifah, boleh dah buat tawaf tu.
Tetapi ada juga jemaah yang buat tawaf pagi-pagi raya. Biasanya jemaah ini akan kembali ke Mekah dulu, buat tawaf dan sa'i, kemudian bercukur di sana, iaitu hanya perempuan-perempuannya, kebanyakannya orang-orang perempuan yang merasakan haidnya yang nak datang. Kalau ditangguh-tangguh nanti, apabila dia balik 13 bulan, mungkin dia tak dapat nak buat kerja tawaf, dan mungkin dia nak kena balik awal, dan tak boleh nak injak lagi penerbangan dia. Ada juga para jemaah yang balik pada hari 11 tawaf. Jadi terserahlah kepada kemampuan para jemaah sekalian. Tetapi mengikut nasihat kami tabung haji, eloklah jemaah yang tidak ada sebarang halangan sesudah berada di Mina tu hingga hari 13, dan lepas 13 kita balik besok, baru kita buat tawaf dan sa'i. Jadi tawaf ini sama saja bagaimana tawaf-tawaf yang lain. Para jemaah mestilah melakukan dia. Mengikut hukum tawaf ifadah ini boleh ditawaf sampai bila-bila, hingga para jemaah kalau dia nak balik dulu main ke Malaysia pun boleh, esok tahun depan pergi tawaf pun tak apa. Tapi kalau dia balik dulu, makna dia tak selesai lagi hajinya, dan dia tak masuk lagi kepada tahlul yang kedua, dan dia tak boleh duduk berserta dengan isterinya. Kalau dia nak duduk dengan isteri, suami isteri, dia kena buat tahlul asar pula. Dia balik sampai ke kampung, sembelih sekong kambing, lalu ingat tahlul asar, bukakan ihramnya. Kemudian tahun depan atau bila-bila pergi terus dengan tak pakaikan ihram, terus dia pergi melakukan tawaf ibadah dan sudah tawaf sa'i. Itu tawaf rukun namanya. Yang kelimanya bertahallul. Tahallul maknanya jemaah haji keluar daripada pantang larang ihram. Sebagaimana sama-sama kita maklum, sebaik-baik saja seorang jemaah haji memasang niatnya di dalam haji, berarti dia telah masuk ke dalam haram, masuk dalam ihram, dan haram kepadanya 13 perkara yang termaklum. Jadi bila pula untuk dia keluar daripada haram tersebut, tak dapat tidak, dia mesti melakukan tahallul. Untuk nak melaksanakan tahallul, dia tidak boleh pun melakukan sewinang-winang ikut suka hati saja, kerana dia ada undang-undangnya. Oleh kerana ibadat haji ini memakan masa yang agak panjang, lalu dibentuk 2 kali tahallul. Jamaah boleh buat 2 kali tahlul. Tahlul awal, yakni tahlul yang pertama, kemudian diikuti pula dengan tahlul yang kedua. Siapa-siapa di kalangan jamaah haji yang melakukan tahlul yang pertama, dia masih lagi ada pantang larang, iaitu 3 perkara yang berbabit dengan perempuan, seperti hubung kelamin, seperti gurau senda suami isteri, dan seperti juga angkat nikah, terima nikah, dan wakil untuk kedua-duanya. Tetapi jika dia terus melaksanakan tahlul yang kedua, maknanya dia telah selesai kerja hajinya, maka halallah kepadanya semua perkara-perkara yang di dalam yang diharamkan dalam masa ihramnya dahulu. Untuk menghasilkan tahlul awal atau tahlul yang pertama, sila para jemaah perhatikan bentuk-bentuk ini. Apabila jemaah haji keluar daripada padang Arafah, tiba di Muzdalifah, sebaik-baik saja selepas tengah malam, ada lagi 3 kerja-kerja haji yang mesti dilaksanakan. Yang ni tak termasuk melentang dan bermalam ya, yang akan berlaku pada malam-malam tasrik dan hari tasrik akan datang. 3 kerja tersebut ialah lontang jumrah Aqabah hari 10, yang keduanya bercukur atau bergunting, yang ketiganya tawaf serta sa'i. Tawaf serta sa'i ini dikira satu. Siapa-siapa di kalangan jamaah haji yang melaksanakan 2 daripada 3 kerja tersebut, bermakna dia telah mengambil tahallul awal. Bermakna dia telah mengambil tahallul awal. Jangan lupa 2 daripada 3 kerja tersebut. Tetapi jika dia melaksanakan semua 3-3 sekali, lontang di Aqabah, sudah lontang di Aqabah dia pun terus bergunting, sudah bergunting dia pun balik pergi tawaf dan sa'i, maknanya dia telah mengambil tahallul yang kedua, berarti selesailah hajinya. Cara-cara untuk menghasilkan tahallul awal, yang pertama, boleh kita buat begini. Setiba kita di Mina, sampai waktunya yang dianjurkan oleh tabung haji dan muassasah, jemaah haji dibawa pergi ke jumrah Aqabah, yakni ke tempat lontang jumrah yang ujung sekali. Tiba di jumrah Aqabah setelah diberitahu lokasinya, lalu jamaah tersebut lontang dengan 7 anak batu. Sesudah yakin dia melontang di situ, dia keluar daripada kawasan jumrah Aqabah tu, pergi ke tempatnya agak kurang manusia, kurang jamaah, lalu dia bergunting rambutnya. Lalu ia menggunting ataupun mencukur rambutnya, yakni sekurang-kurangnya 3 helai rambut.
Tetapi jika digunting atau dicukur sampai habis, ini adalah afdal bagi orang lelaki. Tetapi bagi perempuan tak boleh sampai semua. Jadi dengan mencukur ataupun menggunting tadi ni, maknanya dia telah ambil tahallul awal.